قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Sidang ikhwah dikasihi, salam sejahtera di saat yang mulia ini di dalam ruangan Ma'al Quran, bersama dengan Al-Quran, bersama dengan isi kandungan Al-Quran, bersama dengan pengertian Al-Quran, bersama dengan saya Ilyas bin Hasan Siddiq. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya dapatlah kita bersama dalam ruangan ini, dalam kita nak faham tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan nak faham pengertian Al-Quran Karim supaya kita dapat tadabbur dan dapat faham dan dapat beramal dengan isi kandungannya dan berdakwah kepadanya, insya-Allah. Surah yang kita masih lagi kita tafsir iaitu suratul Isra. Hari ini insya-Allah pada ayat yang ke 22 sehingga seterusnya, insya-Allah. Sebelum daripada kita tafsir ayat yang 22 dalam suratul Isra, mari sama-sama kita baca dulu, kemudian kita buat berikan penjelasan dan tafsirkan ayat ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Sidang ikhwah dikasihi, alhamdulillah kita sudah dengar perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah dengar apa yang Allah Subhanahu wa taala firman kepada kita dalam ayat yang ke-21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilah. Allah Subhanahu wa taala suruh perintah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila perintah pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita umatnya ikut turut juga. Unzur, tilikkanlah, tengokkanlah. Kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan setengah daripada hamba-Nya ke atas setengah yang lain. Melebihkan ini di segi ilmu pengetahuan, ya alim yang ngaji banyak, ya tahu banyak. Ini Allah SWT beri kelebihan dari segi kekayaan, ya duit banyak, ya nafkah banyak, ya tolong banyak. Ini Allah SWT berikan dari segi kecerdikan, dia bijak, dia pandai, dia itu dan ini. Ini Allah SWT berikan dari segi apa? Dari segi kata kecantikan, dia comel, dia cantik, dia itu dan ini. Tubuh dia molek dan ini dan itu. Semua tu mengata kelebihan belaka yang Tuhan beri itu. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tuhan lebih tak serupa. Tidak ada seorang-orang ni cukup semua. Tak ada mana dah.
Datuk Ustaz Ayat dah katanya, kalau Tuhan beri janguk pada seorang tu, Tuhan ambil golai. Tuhan ambil Tuhan ambil golai. Kalau Tuhan beri tak janguk pada seorang tapi Tuhan beri golai. Nampak tu? Bila Tuhan beri pada orang ni duit, Tuhan ambil golai. Bila Tuhan beri pada dia ni ilmu, Tuhan ambil golai. Sampai tuan kata nak cari orang ni cukup seorang ni, pak kata susah payah. Dah tidak ada dah. Kalau kita kira tengok mana tu, payah kita nak temu, payah kita nak jumpa perkara-perkara demikian. Betul lah pak kata, susah carilah orang yang sempurna. Baiklah perempuan yang sempurna atau lelaki yang sempurna. Saya nak cari bini yang sempurna, tak ada. Semua ada dah kekurangannya berlaku. Nak cari laki yang sempurna, tidak ada. Semua ada kekurangan berlaku. Jadi gimari itu dah sama-sama kurang inilah yang apa? Sama-sama kurang inilah yang baik kata yang mari duk tapung, mari duk sempurna. Dah pihak itu ke atas atau dengan pihak ini. Jadi barulah kita boleh duduk. Kalaulah tidak ada orang fakir dalam tempat kita, tidak ada orang susah di kawasan kita, nanti susah kita nak buat buat ni. Sebab apa? Sebab tak ada kaya, tak ada minta. Tak ada for dia nak tolong gimana, tak ada. Tak ada for dia nak akut seming, nak go ni, tak ada. So kita nak suruh kaya buat umur kita, tak ada. Bak anak kali tak ada. Begitu juga tidak ada juga. Kalaulah dalam kampung ni tidak ada kaya seorang habuk, susah belaka, tak ada dia boleh bantu siapa. Dah pakat susah belaka, ya kena ada kaya dalam kampung ni, ada orang susah dalam kampung ni. Ada orang bijak dalam kampung ni, ada orang tak bijak dalam kampung ni. Ada orang pandai dalam kampung ni, ada orang tak pandai dalam kampung ni. Semua tu yang kata, dah Allah Subhanahu Wa Taala dia telah bagi syahadah. Tak ada kena duk mikir banyak kita tu. Sebab itulah Tuhan dah tak kaifa faddalna. Bagaimana kami melebihkan setengah mereka ke atas setengah yang lain. Kalau gitu kita kikihlah sifat deki. Kikihlah sifat tak suka hati. Kikihlah sifat berasa nak menjatuhkan seseorang, berasa nak tarik, berasa nak buat video tu jadi gapo-gapo sebab dia tu kaya, sebab dia tu ada, sebab dia tu lebih pada kita. Kalau ada lagu tu, ini sifat apa? Inilah sifat siapa ni? Sifat iblis, sifat syaitan. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Sifat lagu tu sifat iblis. Yang mana dia kata pada Adam, ana khairum minka. Dia kata pada Allah SWT, ana khairum minhu, aku ni lebih baik daripada daripada Adam lagi. Aku khalaqtani min nar, kamu jadikan aku daripada api, wa khalaqtahu min tin, kamu jadikan dia daripada tanah. Betullah timunya deki, timunya hasad, timunya itu dan ini. Saudara dikasihi, semua kelebihan yang ada semua ni tak sama dengan kelebihan yang Tuhan nak beri di akhirat esok tu. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan akhirat itulah akbaru darajat. Gapo dia akbaru darajat? Lebih ke apa tu? Lebih di segi mana? Lebih di segi darajat, di segi lebih di segi mana tu? Lebih di segi pahala, lebih di segi tingkat, lebih di segi peringkat yang mana kita pasti tahu, saudara dikasih. Oleh itu benar perkara lagu ni kita minta ya. Kalau kita nak akhirat, mari ayat ni selalu dah. Ayat apa dia? La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu jadi selain pada Allah Tuhan yang lain. Janganlah kamu jadi selain pada Allah Tuhan yang lain. Janganlah kamu jadi selain pada Allah Tuhan yang lain. Sebab apa? Kalau menjadi, menganggap, meletak, merasa, mengiktikad, mempegang, berimej kata di sana adanya Tuhan lain selain pada Allah, maka kamu akan duduk dalam keadaan mazmuman. Keadaan mazmuman, keadaan dihina, dicela, dibenci. Oleh siapa? Oleh
malaikat dan mukminin. Dan kamu akan duduk dalam keadaan makhdhula. Apa makhdhula? Dah, iaitu duduk dalam keadaan kamu ni di apa tu? Kamu dihina. Khudlan, dihina dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab orang yang tak kenal Tuhan ni, orang yang tidak syukur pada Allah, orang yang ada semua selain pada Allah, ini orang apa? Orang yang dapat kata yang tak kenal Tuhan, yang duk hinakan diri dia kepada benda-benda yang lain. Duk hina diri dia kepada berhala, duk hina diri dia pada syaitan, duk hina diri dia dak faham pisah, duk hinakan diri dia dengan hantu tu hantu ni. Kata ni lah kata sebabnya kita tak boleh pahala di akhirat, duk sekat tak boleh visa nak pergi di mana, nak pergi syurga, dengan sebab adanya satu nyakit, iaitu lebih pada nyakit hara timula ni lagi, lebih pada nyakit corona lagi, lebih pada nyakit SARS lagi, lebih pada nyakit gapo-gapo lagi, iaitu nyakit apa? Nyakit syirik. Kalau lah fak-fak kita wipahe gapo dia syirik, kita lebih teruk, lebih takut daripada nyakit-nyakit virus-virus yang lain-lain lagi. Sebab apa? Sebab benda ni tidak boleh masukkan kita kepada apa? Kepada syurga. Ya saudara dikasihi. Betul lah. Pengen kata benda lagu ni pasti kita apa? Pasti kita faham. Benda lagu ni pasti kita apa? Kita khabar. Benda lagu ni pasti kita apa? Pasti kita sedar katanya benda ni benda yang akan ada dengan umat kita. Itulah ayat tu, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu jadi selain pada Allah Tuhan yang lain. Nampak tu? Atau janganlah kamu menganggapkan Tuhan selain pada Allah. Atau kamu duk mari ambil benda lain untuk menjadikan Tuhan bersama dengan Allah. Itulah kamu akan duduk dalam keadaan apa? Keadaan fataq'uda madhmuman makhdhula. Kamu duduk dalam keadaan dihina oleh manusia, dicela oleh manusia, dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pergi pula pada ayat ayat yang seterusnya. Allah Subhanahu wa taala firman dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala ayat pada kita, firman pada kita, janganlah kamu jadikan selain daripada Allah tu ilahan akhar. Janganlah kamu jadikan selain pada Allah tu Tuhan yang lain, atau jadikan sekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Fataq'uda maluman mahdura madhmuman atau madhmuman makhdhula wa qadha rabbuka. Allah perintah ke atas kamu, Allah qadha dan perintah ke atas kamu supaya kamu apa? Allah qadha makna tu aujaba, Allah mewajib ke atas kamu alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kamu sembah selain pada Allah. Bang kata satu benda yang besar yang menjadikan dosa besar, minal kabair, daripada dosa-dosa besar, iaitu al-isyraku billah. Daripada kabairidz dzunub, iaitu al-isyraku billah. Ini besar benar-benar lafaz kita. Dengan Allah jangan kita bersyirik. Di sana ada maqam, ada satu perbuatan yang sama dengan beriman dengan Allah. Janganlah kamu syirik, dan kamu kena buat apa? Kena buat baik kepada dua ibu bapa. Janganlah kamu bersyirik dan kena apa? Kena buat baik dengan dua ibu bapa. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Taala mewajibkan ke atas kamu supaya kamu tidak sembah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadat kita kena cek habis. Dalam ibadat kita tu jangan ada syirik sedikit pun. Dalam kehidupan kita jangan ada syirik sedikit pun. Napa tu?
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya semaya aku ni, wa nusuki segala ibadat aku, sembelihan aku ni, wa mahyaya kehidupan aku, wa mamati dan kematian aku, semua bagi Allah. Tuhan sekalian alam, la syarikalah, tidak ada syirik, tidak ada sekutu dengannya. Wa bidzalika, demikianlah wa bidzalika umirtu, aku disuruh, aku diperintah supaya aku jadi dan awal-awal orang Islam. Maksudnya syirik ni benar besar. Itulah kita selalu kita sebut, bila kita kacak syirik, kita nak faham selalu dah katanya benar ni benar besar. Kalau ada orang kacak syirik, nak royak pada kita syirik, kita minta lah kita dengar. Apa? Dia sakut dengan akidah, sakut dengan amalan. Syirik ni satu virus yang mana Ustaz kata lebih besar daripada harus timur lah ni, di mana? Di China lagi. Sebab syirik sekarang ni apa? Syirik sekarang ni menyebabkan jatuh amalan, bukan jatuh tuan, jatuh amalan. Ya kita pakat dah ingat belakang lah ni. Pakat tudung ni, tudung mulut lah, pakat tak segi Cina, tak segi orang Cina mari. Buat apa? Dia takut kepada apa? Kepada virus corona. Salah ke? Tak salah. Disuruh beringat, itu adalah Islam. Takut siapa ke? Takut siapa ke? Tak ni, hak tu bangang syirik. Kalau gitu, syirik ni lebih berat pada tu lagi. Sebab apa? Sebab apa? Apa kau syirik tu buat gapo kepada amalan kita? Syirik tu boleh buat gapo kepada amalan kita, saudara dikasihi? Kalau kita tanya, syirik tu boleh buat gapo kepada amalan kita? Syirik tu boleh buat gapo kepada amalan kita? Kita boleh tengok selalu dah. Pertama kali, boleh menjatuhkan amalan kita. Nampak tu? Mana dalil Ustaz? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sekiranya kamu syirik dengan Allah, akan jatuh amalan kamu. Hak kita dok buh semaya, dok buh puasa, dok buh zikir, dok buh Quran, dok buh buat sedekah, dok buh go to go ni, bedah habis. Selalu kita misal katanya, tubuh kita seperti keng, seperti guni, seperti jabe, seperti tah, seperti kabak. Tetapi marinya syirik menyebabkan cariknya guni, temuhnya plastik itu, atau bedahnya kabak, atau cariknya apa yang kata saki itu, atau bedahnya timur tu. Bos maya turun luruh, bos poso luruh, bos air tak lekat timur bocor. Begitu juga amalan kita. Ni syirik. Syirik boleh buat apa kepada kita? Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sungguhnya siapa yang bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan bagi dia apa? Bagi dia syurga. Siapa yang bersyirik dengan Allah, Allah mengharamkan bagi dia apa? Bagi dia syurga. Lepas tu kita nak. Kita nak lagu tu. Nak apa tu? Nak Allah haramkan syurga pada kita. Kita tak say. Tanyalah mana-mana. Kita tak say. Dan sebab apa? Sebab mereka kata benar ni benar antara. Orang yang bersyirik dengan Allah, Allah mengharamkan syurga. Lepas tu wa ma'wahu jahannam. Tempat duduk dia neraka. Lagi pula syirik boleh buat gapo daripada amalan kita, kepada diri kita. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tak ampun dosa orang bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada tu tak ampun hidup mana? Hidup dalam apa? Dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Gapo lagi? Yang mana kita dapat daripada ni? Iaitu kita dapat bahasanya syirik itu boleh menyebabkan Allah apa? Allah tinggal kita. Man asyraka ma'i ghairi taraktuhu. Siapa yang mempersekutukan aku, ambil Tuhan lain, ambil benar lain, mari duk
berkongsi dengan aku, taraktuhu wa syirkuh. Allah SWT tinggal dia dengan apa yang dia bersyirik. Mana tahu benda ni benda besar. Bukan benda-benda tamadah dak ni. Bukan kata benda ni benda-benda tamadah. Benda-benda besar ni. Sebab itulah kita kena ingat. Kita kena apa? Kena ingat. Bukan kata buat mudah-mudah, bukan cak syirik sikit, mula tak sedengar lu. Sebab apa? Sebab bosan takut kita ni terlibat dalam syirik tu. Ni mengata mula-mula sekali tu perintah dalam ayat ni, ayat yang kita baca tadi, wa qada rabbuka, Allah Taala telah mewajibkan ke atas kamu wahai manusia, alla ta'budu illa iyyah, supaya jangan kamu tu beribadat selain daripada Allah. Supaya kamu jangan beribadat selain pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu mari atas pula, wabil walidaini ihsana. Mana kata atas dengan mana? Salah tu kata wa qada rabbuka. Wa qada rabbuka bil ihsani ila al walidain. Takdir dia. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa qada rabbuka bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas kamu buat baik kepada dua ibu bapa. Jadi tadi dalam ibadat kita, dalam akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang syirik. Tengok pula sini pula dengan ibu bapa kita sama dengan martabat tarah syirik. Jangan kamu syirik dengan Allah, kena buat baik dengan ibu bapa. Di sini ulama beri pandangan katanya, kalaulah kita ni tak syirik dengan Allah, kita tak ada rasmah selain pada Allah, buat ibadat kita ikhlas benar-benar, ikhlas ni 100%, turut sunnah Nabi, tapi kita masih lagi duduk deraka pada bapak, mengata yang nak kita boleh. Sebab tayar musim belah, tayar tu bocor, tayar baik pada bapak bocor. Dan sebaliknya, kalaulah kita buat baik selalu dan semata-mata kita buat baik kepada bapak, tapi kita ada syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, tayar nak musim tak boleh juga. Sebab apa? Sebab tayar ni bocor, tayar ni ada angin. Maka kalau kita bersyirik, oleh ke dia nak pergi apa? Nak pergi dosa, nak pergi deraka pada bapak. Ni sama-sama tayar bocor dua. Nak musim tak boleh. Tetapi hak naknya mana? Hak naknya kamu beribadat kepada Allah, jangan kamu syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kamu buat baik pada dua bapa, barulah tayar dua-dua tu ada angin, tolak sedap. Tak kira lah tolak kereta gapo, artinya mana kata ada angin, ia boleh pergi dua situ. Kalau tak, tak ada. Itulah kita ambil tak pala kita ada. Aku buat baik pada bapa ni adalah perintah seperti mana aku dilarang syirik dengan Allah, aku disuruh beribadah, buat baik pada bapa. Tak kalau dah buat baik pada bapa, kalau kita dak buat, jadi apa? Jadi masuk dosa besar juga. Kalau lah syirik tadi menyebabkan kita duduk dalam dosa besar, buat deraka pada bapa, duduk dalam dosa besar juga. Min kaba'iriz dzunub al-isyraku billah wa uququl walidain. Apa di sini, jadi Allah SWT mari duk pegu, mari tak sekali. Buat baik pada siapa? Buat baik pada bapak ni kena duk mai sekali. Mari duk gapo tu? Mari duk tarah sama dengan jangan bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita pula. Sebut pada kita katanya, sebut satu demi satu. Ini penjelasan. Hak syirik tu kita ngaji dah. Sebab gapo tu ada sewi syirik, sebab gapo kita tak boleh syirik, sebab apa kita kena bertauhid. Sebab apa kita kena percaya semua pada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ni mari tak ada atak. Mari sendiri dia gapo semua tak Allah SWT buat. Ma anzalallahu min da'in. Nampak tu? Tidak Allah SWT tidak menurunkan apa? Menurunkan penyakit illa wa anzala ma'ahu dawa. Malaikat Allah Subhanahu wa taala turunkan ubat bersamanya. Jadi hak kita duk dengar lah ni tu, virus ni dia buat Allah Subhanahu wa taala. Bagi kena dia, bagi kena sebesar-besar sebesar-besar negara dalam dunia ni. Yang mana fafak dia tu
Nah, duk sekat, duk igak orang-orang Islam. Nampak tu di igur atau orang Islam ikur. Sampai kepada mereka itu tu. Panggil kata igak mari nak apa? Nak sapuh, nak hapuh fikir nak uwi semua kepada selain pada Allah, nak uwi makan daging-daging babi, nak uwi jangan puasa, jangan baca Quran, nak uwi semua kepada apa? Kepada kuasa komunis. Menyebabkan mereka itu halau daripada kampung mereka, mari duduk satu tempat camp yang mereka itu kata nak ajar semula. Kalau kom juga nak apa? Nak format semula. Belah-belah for dia duk buat macam tu for dia duk mengenak orang Islam dengan apa? Duk seksakan dia. Dengan cara mana? Seksa dengan cara ambil anggota-anggota jual. Ambil tai, ambil tangi, ambil mata, ambil wacai, ambil tu, ambil ni, duk jual dalam talat ke apa? Talat mood. Di sini bukan ustaz nak royak dengan lepas-lepas. Royak dengan hospital lalu dak, bukan kata ambil ikut sel dak, berita demo mari duk. Mari duk itu, mari duk. Panggil kata berita dunia mari duk suluh, mari duk gapo. Tapi dia kata dialah orang yang paling banyak bericak anggota-anggota orang. Siapa yang nak anggota manusia, pergi Cina lah. Nak tanya tergemik mana? Ambil hak piyo. Kemudian lepas pada tu dia bunuh. Hak ya kerak dah, ya wear dah apa dia bunuh. Orang Tina dan wanita-wanita Islam, for dia buat macam mana? For dia buat. For dia mari dia pocok supaya habis. Tidak mari bulan ni, tidak mari haid, tidak boleh lekat perut. Nak mapuh, nak mati benih yang dah. Menyebabkan dia tu zalim doa kepada orang Islam di sana. Allah SWT tak ada kena hatta ribut kuat li. Tak ada kena hatta tentera apa li. Hatta virus, hatta ibu halah-haluh ya. Nyakit halah-haluh ya. Mari masuk, mari gapo sehingga mati. Learning tu mati berapa dah. Semua tu pengen kata benar lagu ni tu, benar yang Tuhan tu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak siapa tahu tentera Tuhan malaikat Allah saja. Nampak tu? Sebab tu nak mengata kita kena yakin, kena tahu kata Tuhan. Nampak tu? Tak kena, tak suka orang zalim. Nampak tu? Innallaha la yuhibbudz zalim. Innallaha Subhanahu wa taala tidak suka pada orang yang zalim. Wa makaru makrahum. Makruhum. Wa in kana makruhum litazula minhu aljibal fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulih. Nampak tu? Mereka itu duk tipu, duk goyak lagu tu, lagu ni. Kecek pe dia duk tipu menyebabkan bukit itu runtuh. Bukit itu hancur. Dia duk kecek, duk gapo mana kata, dia duk bahang tu doa menyebabkan duk tipu tu doa. Sampai kepada ingat molek bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala tak tinggal mereka itu, tak lepas. Dia tu hai tunggu bala, tengok. Demo sekat orang Islam sampai pada buat nyanyo. Suruh go tu surga ni. Orang 1 juta lebih duduk tempat sepik. Duduk dalam keadaan dalam wang compit semua nak buat go tu, tudung mata, tudung mulut, tudung belakang, tak sewi nampak, sewi gapo. Nak punahkan otak. Lah ni fak dia tudung mulut sendirilah. Menyebabkan upayuk di. Upayuk gimana? Upayuk lari daripada kampung dia sampai di bana-bana Yuhan gapo tu. Tidak ada gapo, tidak ada orang sore. Mupita pun senyap. Itu pun senyap ya dirang. Orang tak punya tubik atas batah, orang pakat lari, pakat upayuk, pakat go tu, pakat go ni. Nak gimana kena paksa demo, nak pergi luar, orang wisar. Apa? Mung ndak membawa nyakit wagi ni. Duk saya bawa nyakit ni. Mung duk tempat mung adi. Kamu duk tempat demo adi. Buat apa padai dengan demo tu? Buat apa? Duk buat zalim doa. Kepada apa? Kepada manusia yang berupa umat Islam. Kita tidak duk bila kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin kata Tuhan tolong.
Nah, maka Tuhan tolong dengan benda mudah ya. Menyebabkan apa tak boleh. Susah. Regal dalam dunia. Nah, menyebabkan kena duk peksak. Fok dia sendiri nak masuk tubik kena peksak. Kena duk dah jaga, kena duk gapo. Bahkan fok dia nak buat satu hospital dalam masa 10 hari. Hospital cepok orang kena ni. Tak sewi jakit dengan pia, tak sewi gapo pia. Siapa tu semua tu? Kerja pia, kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ni mana kata bila manusia zalim, Tuhan akan turun bala lebih pada tu lagi. Nah, bukan sekali pertama ni. Nah, wairah tu wairah ni. Wairah corona belum tu wairah. Nah, SARS. Wairah tu wairah ni. Wairah burung, wairah gotu goni menyebabkan fak dia. Nah, bunuh ayam berjuta-juta ekor hidup-hidup. Apa tak boleh makan ayam nyakit dah. Mari di negeri dia juga membunuhkan binatang-binatang, babi ke apa nama tu. Dah sodok hidup-hidup. Dah sodok atau dalam apa dalam gali lubang, parit dalam sodok tahu berjuta-juta ekor, kamu hidup-hidup. Zalim tu. Nah, apa dia kata wairah ni. Jadi di sini tu mana tu hatta benar-benar lagu ni ya. Dan menyebabkan mati. Ni bang kata, nah, kita kena faham kata, janganlah kamu syirik dengan Allah. Bila kita syirik dengan Allah, tengok Tuhan balas macam mana. Syirik dengan Allah, duk semua selain pada Allah, tengok. Orang semua selain pada Allah, Tuhan balas macam mana. Itulah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu buat apa? Buat baik pada dua ibu bapa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita macam mana gambaran kita kena buat baik pada ibu bapa. Nah, oleh kerana di negeri Cina juga yang kita kelih dalam klip-klip apa tu. Nah, anak ambil tukur teh bapa, ambil kayu tengah roti 3 teh bapa. Buat apa? Teh mak pak. Buat apa? Fak ni buat semua dunia, fak ni buat semua negeri. Ada fak dia susah orang. Susah kena cara, susah kena duk tu duk ini. Nah, negeri kami ni oleh kaya nak apa? Ya nak kutik. Tak ada faedah. Nah, kita kelih lah. Tapi setengah-setengah orang dia tu buat baik banyak. Buat baik pada ibu bapa yang mana kita dah kelih kat kita ni. Buat baik pada bapa banyak. Nah, ya harga ibu bapa, tapi setengah-setengah tu tak. Dengan semua buat susah. Dia setengah-setengah negeri pocok mati cepat. Buat apa? Parak. Baik macam mana parak? Jadi dia guna cara dia. Dia orang tua, dia umur tua makan kena orang suap. Dia qada hajat kena orang basuh. Kena cara, kena akuk pergi mari susah kutik lah. Nah, bunuhlah hidup-hidup setengah-setengah negara. Nah, na'udzubillah min dzalik. Islam dia ingat. Nah, Islam dia ingat budi orang tua. Islam dia ingat jasa orang tua. Sebab itulah dia mari kecek, mari royak pada kita dalam Al-Quran, dalam surah tu apa ni? Suratul Isra. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sekiranya wahai manusia, salah seorang daripada dua tu. Al-kibara ahaduhuma, salah seorang tua misalnya. Mak kita ke tua, pak kita ke tua. Kita kena mikir bahasa Islam. Jangan kita mikir tak, kadang-kadang mak pak tak faham. Duk kacau dia buat perakan, buat perakan dia tu ni. Malah ganggu anak video seni seorang dia. Malah ganggu tadi dia bini dia boleh anak cara kita pula bukan Islam kena tupai pergi mari. Pada anak-anak ni untuk nak doa kita masa kita mati. Untuk nak cara kita masa kita hidup. Kita nak harap apanya kita dengan mak kita. Kita sendiri mak ni nak harap apa kita dengan anak. Jangan kita fikir barat. Setengah-setengah duk gaduh buat perakan ciwi, perakan apa. Malah ganggu anak kita. Nak tanya temu kubur esok, biar nak doa padamu. Islam dia ada ikat terapak. Islam dia ada nak masuk syurga, dia masuk dengan keluarga. Udkhulul jannata antum. Nampak tu? Memasuklah syurga.
Nampak tu? Dengan keluarga. Bukan masuk sore. Nampak tu? Mana kata Islam ya ada hubungi. Sebab itulah apabila matinya anak ada orang duduk istighfar tu. Waladun salihun yad'ulah. Kalau kita pegang anak seorang kucing, pegang anak seorang kambing, ya kita tak ada pegang anak, dah nak beranak, dah nak menikah yang awal lagi. Kalau kita nak mikir lagu tu. Sebab itulah kita kena faham pada bapa. Katanya kita ada tua esok, kita nak tupai apa? Nak tupai anak kita. Duit kita tidak boleh duit gapo oleh kita. Dia ada duit. Kita boleh duduk dalam gapo? Dalam ban koncara. Nak tanya kata, supaya dengan kita duduk dengan anak kita. Hanan. Gapo Hanan? Kasih saya anak pada mak dengan kasih saya orang hijau pada orang tua. Tak sama. Dulu tak ada orang compik. Nah, sedak ya tapa, sedak ya sepak, sedak ya buat gapo lah. Nampak tu? Mana beza duduk dengan itu kita? Jadi sebab kita duduk dengan apa? Duduk dengan siapa? Duduk dengan orang lain tu sebab kita duduk bunuh diri masing-masing. Tapi bila kita duduk dengan anak kita yang lain. Anak kita, cucu kita, mari duduk itu kita, mari duduk dah. Jangan kita kecek sama sekali. Katanya aku dah setupai dah anakku. Ya kita pedah apa perok. Jadi kucing, jadi kambing lah. Boya besar berat lagi. Tak kenal dah mak dah apa. Nah, kita bukan situ saudara dikasihi. Kita ni berhajat kepada apa? Kepada orang perok kita pula. Tu ayat dah tu. Imma yablughannal. Sekiranya. Sekiranya yablughanna indakal kibara. Sekiranya salah seorang itu tua. Pak kita tua ke 60, 70, 80. Mak kita tua ke 70, 60, 80 misalnya. Ahaduhuma salah seorang mana-mana. Au kilahuma atau salah satu. Atau kedua-dua tu tua, dua nak duk apa ya? Kita kesia belah bila kita kelih. Laki dengan bini duk. Laki kalau guling ke atas tikar. Nak gerak tak boleh dengan kecil manis lah, dengan sakit tu sakit ni. Bini pula ngesok. Nak boleh main air, nak boleh gapo apa. Umur zaman dulu, umur saya nak umur tinggi-tinggi. Umur kayu tinggi, moral tinggi. Jatuh turun, guling, patah. Bekok, salah, lutut kau tu kau ni. Kesian belah. Tanya anak dah tak? Anak ada ramai lepas tu. Kerja belakang. Cara dah tak ada cara dah kita ni. Pas dah harta dia bagi belakang dah. Ni memang kita kena kecek buku ni. Sako nak ayat saudara dikasih sako bagi bila? Bagi lepas mati, bukan tu ada hidup bagi dah. Nampak tu? Sako kena bagi lepas dah mati. Ni kita widah lepas tu mula. Mula ya dak ada ya dak gapo lah. Ya dak tengok ya dak gapo, tak ada bubuk. Nak pergi ibu dak, nak pergi ayah dak. Bubuk harta bakal kat lari tak tahu. Pas setengah-setengah buat tu boleh pak jual lu dah. Jual tu dah ada lagi jual dah. Tu dah ada lagi jual dah lepas tu. Bapak pergi buat kebun, pergi nak gali gapo ubi di situ, dia mata hak demo dah ni. Apa ya? Weh, anak dia mau jual kita dah. La ilaha illallah. Dah jual dah tahu ke mana misalnya. Mengata kita kena faham situ. Kata kita nak tupai anak. Habis tu kita kena buat molek kepada pak kita. Nanti anak kita akan buat molek pada kita. Tetapi kalau kita buat tak molek kepada pak kita, nanti anak kita tak buat molek pada kita. Itulah kita kena didik anak yang molek. Jangan didik anak wi lari, wi liar, wi benci pada kita. Kita kena didik anak wi kasih pada kita sebab kita nak tupai dia masa kita tua esok. Pia nak pergi kita hospital, pia nak tunggu kita hospital, pia nak beli ubat pada kita, pia nak basuh najis kita, pia nak itu buat kita. Itu kita kena faham situ saudara dikasihi. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Sekiranya salah seorang tu tua. Au kilahuma atau kedua-dua tu tua. Bila ayah kita tua dah. Ayah kita ni dah ayu banyak dah, umur banyak dah. Fala taqul lahumā uffin. Janganlah kamu kata kepada kedua-dua tu
Jangan kata apa? Jangan kata janganlah kamu kata fala taqul lahum uffin. Jadi di situ tu kita faham belaka. Beberapa patibak tu rahib. Beberapa patibak tu gelak. Nah, janganlah kata bila kita duduk dengan kedua-dua tu, nah, ia dah ada lagi, tambah-tambah mak kita dah ada lagi, mak kita pergi syurga. Syurga di bawah tapak kaki ibu-ibu. Nah, tetapi kenapanya kita nak katuk syurga belah-belah dah. Tak suka. Mak dah ada sekali. Mak dah ada mak ni. Pen paharap, pen go tu, pen go ni. Anak 10 orang tak kuasa nak sarung mak seorang. Mak seorang kuasa pera anak 10 orang. Dengan terai lah, dengan pera lah, dengan perut besar lah, dengan mengandung lah, dengan bercara lah, dengan hospital lah, dengan jaga malai lah, 10 orang jaga. Kita seorang tak boleh. Tak boleh kita apa? Lekat di mana kita tu? Dah cuba kita cek kata. Sebab apa anak 10 orang tak boleh sarung mak seorang? Sebab apa mak seorang boleh sarung kita? Kalau kita dah besar lah ni, tu kita jadi go tu jadi go ni. Nak tanya tu dengan sebab dia. Kita jadi tok nebel, kita jadi tok email, kita jadi tok khotik, kita jadi tok meneh, kita jadi nayuk, kita jadi huwana, kita jadi acan, jadi ustaz, jadi doktor, jadi go tu jadi go ni. Pio duduk di belakang kita. Pio duduk kaca itu kita. Kalau lah bukan bapak kita. Mak pak kita jahil. Mak pak kita tak ada ngaji sama kita. Duduk ke benar, duduk ke laut. Ingat molek kata semua tu titik belah mereka. Ingat atas semua tu, daging darah mereka. Ingat atas semua tu, apa kata kesusahan yang mereka menghadapi, mereka sanggup gada, sanggup jual, sanggup letih, sanggup hijau di mana di rumah tinggi-tinggi, nak jatuh, nak gapo, sanggup pikul kapur, sanggup sanggup jemur panah, sanggup naik perahu pergi lawe umuk, sanggup waktu malam, jaga waktu malam nak pergi motong, pergi pok dengan rimah, dengan ular, dengan apa. Untuk apa? Untuk kita nak tubik. Jadi ia duk penuhan ke apa? Duk bimbel anak kita ni nak duk senang, nak ngaji kat mana, nak gapo, nak bini, nak gapo, yang mikir habis kita. Tapi kita nak duk sedap cara-cara kita tu. Lepas tu duk berharap lagi lah ni. Umur 30 lebih dah, cuk dah ngaji, bini dah. Duit, mek duit, gotu duit. Tak cukup lagi, wak susah pula ada mak pok pula kita ni. Anak ramai kadang-kadang, tapi anak tak faham. Aku kerja, bini aku kerja, pas anak kita tahu dengan tok. Tok pula 60, 70. Kita anak pula masya-Allah. Sore 23 kita tahu ada setengah anuban. Mati belah-belah mak kita tu. Dia dak royak atau yang ni, seorang atas apa. Tapi dia kasih pada kita, tapi kita tak kasih pada ibu kita dan bapa kita, saudara dikasihi. Betulah bang kata, benar ni benar kita kena mikir. Tuhan royak ni bukan sekadar cerita sedap-sedap dengan adak ni, untuk kita pakat mikir. Betulah bang kata, fala taqul lahum uffin, janganlah kamu kata kepada dua-dua tu kita dengar sama khutbah, dengar ngajar dan apa, tapi kita nak tiba macam mana dalam rumah kita tu. Tak sewi anak kita kata tak sewi kita ni kata pada mak kita. Sekadar tak boleh dah. Apa tak lagi kalau nak sapa tangi. Nak sapa tangi, nak sapa kaki. Apakah lagi kalau nak menjekoh. Adakah molek kalau kita nak naung, nak gapo. Berat lagi dah lah betul. Saja tu tak boleh dah. Kalau dia bunyi suara, dia tidak bunyi suara. Semua tu masuk ada oyak semua, suruh semua. Ada orang lain okey. Acak suruh. Semua tu orang kata basuh yang menyebabkan mak pok kita tu duka cita. Kita nak minta dengan dia tu, oyak lah tu. Nak sikar. Pasal tak ada ajen.
Weh nak ngaji situ. Ha tu. Tak ada kata, oh tak saya. Oh tak saya beli. Weh nak duit 5 kop. Oh saya beli. Tak ada. Ya boleh-boleh pergi butai lah, pergi mik lah, pergi penyel lah, pergi gapo tu. Wala tanharhuma, janganlah kamu jekoh kepada kedua-dua tu. Jangan kamu kata uf, jangan kamu jekoh, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katalah kepada mereka itu perkataan yang molek. Dah tak ada, ma, weh, ayah, cik, boleh tak itu setagih dah? Nah, boleh duk sibuk sikit ni. Nak pergi beli tagih, nak apa? Tunggu sekejap boleh tak, mak? Nah, mak ke, ma ke, me ke. Nah, kecek molek dengan dia. Ya tak ada gapo lagi. Nah, mana tak kecek molek. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Adalah kamu rendahkan sayap ke apa ni? Sayap adzul, sayap kehina kamu tu rendah. Muak diri kamu sepengah anak burung. Dah bila dia nak makan pada mulut mak dia tu kan. Kuek, nyuk, cak. Dah, apa tu? Ya genoh janah hadzulli. Walaupun mak kita tu tua dah. Kita besar pada dia, kita gagah pada dia, tapi kita kena genoh pada dia. Jangan mak kita tidur atas latar, kita atas katil. Jangan mak kita tidur bawah, kita atas dia. Sampai ke setengah-setengah para salafus salih, ia tak jang tidur tekak dua kalau mak dia duduk bawah. Jadi mak dia tidak atas katil, dia tidur bawah. Jadi mak dia tidur atas, dia tidur bawah. Tak silakah pala mak dia, tak silakah. Dah, pala pak dia. Buat apa? Ya hengkiat. Mari kalau ni tak dah. Ikut dia, mak tidur mana tidur ambil Dah, aku nak tidur. Dah, atas katil. Aku letih. Pama pun duduk. Dah. Tidur ada bilik air misalnya. Dah. Mak sejuk. Kita teh air 20. Mak getar nak mati. Dah. Tidur nak negara malam tu. Sejuk habis. Tulai-tulai. Dah. Kita, aku letih, aku apa. Kita kena jaga hati. Dah jaga ibu kita, jaga gapo. Dah itulah sebagai anak kecil pintu syurga. Dan kita kaca duk nak buat nak dia pergi cepat-cepat ke? Dia sangat dikasihi. Kita kena genah. Diri kita kena genah. Sayap kita kena genah. Kerana kita rahmat pada dia. Sebab dia tu ke apa? Dia tu rahmat kepada kita masa kita kecil dulu. Nyamuk seka pun tak boleh. Sumuk seka pun tak boleh. Dan nak ketik kita kecing sikit pun tak boleh. Rata sikit pun tak boleh. Sekok perut sikit pun tak boleh. Nah, kena jaga gapo kita tak ada kata apa boleh mak kita rahmat kesian kepada kita. Nah, lepas tu kita kena jaga hati lah. Jangan mak kita hak sutai dah kita buat kerja kita dulu. Kerja mak kita tu sutai itu bukan. Mak kita mari awal pada gapo-gapo saudara dikasihi. Sambil bila kita rahmat pada mereka, kita berdoa kepada mereka. Dah ustaz nak dengan cara cepat-cepat ni. Dah masa kita pun dekat nak habis dah. Kita berdoa, selalu berdoa pada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Katakanlah wahai Tuhanku, kesialah kepada mereka, rahmatlah kepada mereka seperti mana mereka itu pelihara aku, didik aku, cakna aku, dulai aku di masa aku kecil dulu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Orang hak ada mak ni, dia golek ke dia tak ada nak ingat malah benda lagu ni. Bawa dia mak dia mati baru mari ingat. Bawa mak dia tak ada baru mari ingat. Bawa dia ada orang tua. Misalnya orang tin, bawa dia mak ni baru ingat tu. Oh, baik ni makku. Saudara dikasih. Oleh itu, inilah sebagai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena baik pada dua bapa kita. Dan janganlah kita syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Martabat dua-dua ni sama. Oleh itu, masa kita pun telah sampai pada penghujungnya. Silap nasalah saya minta banyak-banyak. Benar betul itu hidayat dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri ruangan kita dengan subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So